macam-macam lagi. Kami juga akan carikan makanan #terangkat sedap. Pastinya endap. Warna Vista bersama Arasha dari Isnin hingga Jumaat. Warna Vista 10 pagi hingga 2 petang. Warna Vista di Warna 942. Warna Vista. Oh, woohoo. Warna Vista. Warna Vista di Warna 942. Warna Vista. Oh, woohoo. Warna Vista di Warna 942 12:08 tengah hari dan sebagaimana yang telah pun kita janjikan. Ini dia Encik Said Afiq. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Encik Afiq sihat? Alhamdulillah, very Masya-Allah. sihat. Alhamdulillah. Dan ini merupakan rancangan pertama saya bersama dengan Encik Said Afiq untuk tahun ini. Tapi tahun lepas beliau banyak berkongsi berkenaan wasiat, berkenaan faraid, berkenaan skamer juga. Jadi hari ini kita nak tekankan lagi tentang betapa pentingnya untuk kita elak diri kita dari ditipu. Jadi kita perlu tahu apakah taktik-taktik yang mereka gunakan ni dan juga apakah yang boleh kita lakukan untuk elak dari ditipu. Pagi tadi kan Encik Afiq, saya dapat panggilan menerusi telefon bimbit. Nombornya bermula dengan angka 9. Jadi saya ingatkan okeylah panggilan penting mungkin dari hospital atau mana-mana kan. Jadi bila saya angkat tu dia automated. Maksudnya dah dirakam. Dan dia kata akaun saya ada yang telah mengeluarkan jumlah yang agak besar, 4,000 lebih. Saya baru gunakan iBanking tapi saya tak keluarkan duit sampai 4,000 lebih lah. Saya cakap, ni mesti scammer. Jadi nombor telefon tu buat kita tak ragu yang itu bukan scammer lah sebab nombor telefon biasa, nombor telefon bimbit. Ya, betul. Aduh. Jadi itu Sekarang scammer semua dah pandai-pandai lah. kan. WhatsApp, Facebook, mana lagi? Telegram pun dah. Telegram, TikTok TikTok berlambak, TikTok pun dah. IG, dah ada. Instagram pun banyak. Semua dah nampak dah. Dia dah conquer, dia dah kuasai semua platform media sosial Betul, kalau betul nak elakkan ni semua kan. Kita nak kena tinggal dalam gua lah, tak ada reception. Mustahil sebab kita juga harus ikut perubahan arus pemodenan Encik Afiq Jadi nak tak nak kita perlu tahu. Jadi sebab itu saya panggil Encik Afiq lah untuk berkongsi lebih banyak ilmu. Dan Betul. kalau anda nak kongsi dengan kami mungkin kes anda pernah ditipu ataupun hampir ditipu, Ada. tolong letak di ruang komen. Jadi Encik Afiq dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Mishai. Hari ni kita nak elakkan dari tipu because skim penipuan memang berlambak. Saya dah kerja dalam industri ni ada 13 tahun dah, alhamdulillah, dah 13 tahun. Saya pun pernah kena scam Jadi pakar wang pun pernah kena scam. Tengok macam mana berapa sophisticated taktik diorang sekarang. Jadi nama saya Afiq, dah kerja ni dah 13 tahun. Saya dengan Financial Alliance Islamic Wealth Advisory, FIWA. Minggu lalu hari Sabtu kita baru kat Risk Symposium. Jadi siapa-siapa jumpa kita di sana, kirim salam lah ya. Jadi hari ni saya nak cover point macam ni. Apa tu scam, yang penipu yang biasa kita jumpa di Singapura, dan bentuk penipuan dia ikut 4 saja. Walaupun banyak skimnya, bentuknya ikut 4 saja. Dan saya pun nak cover metodologi yang paling common lah yang saya nampak. Okay? Dengan bagaimana kita boleh mempertahankan diri, insyaAllah. Tapi sebelum tu Encik Afiq, saya nak tanya, anda kena tipu bagaimana Encik Afiq? Boleh kita tahu tak? Cryptocurrency saya pernah kena. Scheme investment. Saya memang ajar kelas pelaburan, halal investing, semua saya ajar. Jadi sebab nak tahu pasal cryptocurrency ni semua kan, saya pun nak kena try lah. Bila dah try, dia kena cuba, benda ni apa yang macam best? Dia kata kalau I masukkan duit boleh dapat lumayan. Kita try. I'm sorry to say lah saya pun kena scam nak dekat $5,000. Wow. Saya pun boleh kena scam. Sebab kawan saya yang kata yang ni yang bagus. Saya kena scam, dia pun kena scam. Kita dua-dua kena. So macam mana? So scam tu apa? Penipuan. Sekarang dalam dunia digital, Mishai kan, semua kita buat online.
Semua sekarang kita buat online sebab senang nak cari orang. Pakai telefon bimbit paling senang sekali. Kan? Saya WhatsApp Misha je. Oh, misalnya ni Afiq. Lagi-lagi kalau saya kata, oh saya tukar nombor telefon tu tapi gambar muka saya. Habis macam mana? Dia kata, wah, ni agaknya Afiq lah. Ni agaknya Afiq. Tengok. Dari segi kita tengok berita statistiknya tunjuk yang memang scam ni akan meningkat. And scam memang banyak bentuk nak katakan. Tapi yang paling kalau kita tengok trend semasa yang ni tahun 2021. Trend semasa saya baru check 2023 scamnya e-dagang, e-commerce number one dengan scam pekerjaan, job. Sebab kita semua nak cari kerja, nak cari makan kan, kadang-kadang sejak COVID sampai sekarang ramai orang memang susah nak cari kerja. Kan, jadi scam pekerjaan memang hot lah, especially kat Singapore. Jadi ada yang scam yang lain, scam cinta, ada memang banyak. Tapi kalau kita nak masuk scam terus, kita tengok apa yang 4 bentuknya ni Syed. Yang pertama saya selalu nampak, tengok macam cryptocurrency. Kita selalu dengar pasal cryptocurrency, wow boleh buat duit lumayan, macam mana. Tapi duit tu kita nak pakai buat apa? Kita semua nak duit lebih, tapi buat apa? Jadi untuk gaya hidup kita untuk lebih baik. Buat contoh lagi yang saya pernah, lagi sikit dah kena scam. Kawan saya ajak saya pergi jumpa this guy lah, jumpa duduk. Kalau pernah dengar company ni Smart Funding. Dia duduk depan saya, dia draw, dia tunjuk, okay, tuan melabur 15,000 Sing dollars setiap tahun. Kita bagi tuan 36%. 36% setiap tahun. Wah, tinggi tu. Setiap bulan kita bayar tuan $3,000. Macam je. Masuk 15 dolar. Habis saya kira-kira macam lain macam je kan. Dia draw. Kalau tuan letak 30,000, kita naikkan 6,000 sebulan. Mau boleh, wah comel, macam bagus. Tapi orang ni dia lupa tau. Dia lupa nak tanya saya siapa. Dia tanya, Afiq, what do you do? Saya keluarkan name card saya. Kata, I think I got a meeting somewhere. Saya ada meeting tempat lain. Cepat-cepat dia cabut. Tahu pun takut. Tapi bukan sahaja pasal duit, tapi kita pun tengok ada skim renovation. Kan kita nak buat renovation, kita nak rumah yang cantik, insyaAllah. Bukan nak kata hidup mewah lah tapi rumah kita nak comfortable, kita nak mata pun sejuk kita tengok. Jadi ada orang kata okay, kita buat renovation. Nanti banyak ID company kat luar memang legit, memang tulen, tapi ada yang dia kata datang okay, yang orang ni quote kau 20,000 aku punya company boleh buat 10,000 lah, no problem. Kau transfer sekarang je, nanti aku buat kan. Transfer lah. Tengok apa jadi. Kan. Habis sebab gaya hidup kita tak semestinya kita nak hidup mewah, kita nak duit lebih, tapi kadang-kadang agama pun boleh termasuk. Kan? Scam nak pergi haji, scam nak pergi umrah. Sekarang nak katakan nak pergi haji 10,000 paling minimum lah saya nampak. Kan? 20,000 dah biasa. Jadi kadang-kadang saya nampak ada Telegram group saya tak added. Nanti kita buat pasal Telegram, dia kata nak pergi umrah, package saya 5,000 saja. Macam je. Jadi bila segi agama kadang-kadang kita tak terfikir tau. Umrah boleh pergi 5,000 tak payah pergi bayar je lah. Kan? Sebab kita dah so excited nak pergi, tak terfikir mendalam lagi. Ni satu example saya nak tunjuk. Ni best. Ni lagi sikit saya yang kena scam. Ada orang ni nama dia John David. Nak baca-baca. Dia message saya. Dia kata, I am American. I doctor. I nak membina rumah di Singapore. Kau nak bina rumah kat Singapore? Berapa? Saya kacau dia lah. Saya dah tahu ni scammer. Dia kata 1.8 million dia nak bina rumah kat Singapore. Kau nampaknya tak tahu kat Singapore rumah harga berapa tau. 1.8 million, kita nak beli apa? Kondo box Macam real je, tapi scam ni memang standard. Dia ikut typical lah dia punya caranya. Dia message kita, dia nak bawa kawan. Lagi-lagi untuk saya di Facebook, di IG,
ramai orang nampak saya. Jadi I'm quite public lah Dia tahu saya ada anak berapa. Bahaya. Siapa-siapa yang hidup diri di Facebook, di social media hati-hati sikit. Jangan letak gambar anak-anak banyak sangat. Ada orang kata tengok rumah aku macam ni, boleh cari tak address, boleh cari kita kerja kat mana. Then scammer ni tahu saya siapa. Kan, all detail pasal hidup saya dia tahu. Jadi dia buat kawan dulu. Dia buat kawan, dia tanya, tolong kita sekarang dah kawan, dah brothers, tolonglah, you hantar sikit duit dulu, jadi nanti I boleh hantar duit lebih kat you. Ni number one hint. Siapa lah nak bagi kita duit berjuta-juta kan? Betul. Kan siapa nak bagi? Mak bapak saya pun tak nak bagi saya berjuta-juta. Cik. Anak saya pun saya tak nak bagi. InsyaAllah. Tu wasiat kita beberapa hari lain. Tapi ni skim penipuan yang pertama paling common lah. Kita nak gaya hidup yang lebih baik. Sebab siapa tak nak bagi duit lebih? Siapa tak nak? Kalau saya nak bagi Mishai, kata Mishai, saya nak transfer kat awak 1 juta boleh? Boleh, memang boleh. Tapi apa syaratnya? Tak apalah, kita kawan. Kita dah lama dah kenal. Kan saya transfer je lah. Kan? Duit bersih ke tak? Wallahualam. Tapi you dah pandai, sebab you dah tahu, you dah tanya ni semua soalan. Kan? Tapi imagine kalau kita tengah desperate, tengah susah, kan? Ada orang kata nak bagi duit. Kadang-kadang emosi kita naik, tak apa. Mana tahu legit ke, mana tahu ni orang betul ke nak bagi duit, kita try. What's the worst that can happen? Ramai orang tanya macam itu. Tapi what's the worst that can happen? Nanti dia ambil perkhidmatan kita, our personal information, data kita, semua important kan. Sekarang scam pakai SingPass banyak scam pakai SingPass. Nanti kata login pakai SingPass. Jadi kita login pakai SingPass kita, all kita punya personal info dia capture. Dia capture buat apa tau? Nanti dia buka bank account kat sana, dia buka bank account sini, dia buka account sini sana. SPF, Singapore Police Force, dia nak bilang kita kalau kita gunakan SingPass kita untuk buat benda haram, kan, kita pun boleh kena charge. Walaupun kita tak bersalah. Kita bagi information kat scammer ni, kita pun boleh kena charge. Sebab kita pun salah, sebab kita by right tak patut bagi information kita keluar. Tapi kadang-kadang bila cakap pasal emosi, kan mana tahu dah hot. Lagi satu scam yang selalu saya nampak, scam cinta. Isteri saya selalu kata, you scam me. Apa? Aku terpaksa kau ingat. Tak adalah aku terpaksa. Itu topik lain. Cinta. Sebab penipuan percintaan sekarang memang banyak. Orang in English kata apa? Catfishing. Benar tak? Catfishing. Sebab sekarang social media berlambak. So easy nak buat kawan. Setiap hari kat Facebook, I dapat friend request daripada ramai perempuan seksi-seksi. Saya nampak, saya nampak ada, banyak. Tulis tak? Alah, mana tulis. Mana ada, dah nampak sah, dah scam dah. Dia seksi-seksi, dia kata, I want to make friends. I'm new to Singapore. I saw your profile. Ya. Aku dah berumur gini, kau masih nak kacau aku ke? Skrip dia sama je Encik Afiq Yalah. Yang kelakarnya kadang-kadang saya nampak gambar sama, nama lain, hantar friend request. Tapi ada ceritanya, yang ni saya suka nak recommend. Kalau ada Netflix, pergi tengok cerita ni, The Tinder Swindler. Ceritanya best. This guy, dia punya skill tahap dewa nak katakan. Betul. Dia scam satu wanita, lepas satu. Dia gunakan duit yang wanita pertama bagi dia untuk scam wanita kedua, scam ketiga, scam keempat. Dia rolling. Sampai hari ni, belum this ditangkap. gentleman, the Tinder swindler, belum kena tangkap. Belum kena tangkap. Sebab let's be frank lah. Kita sejak COVID ni, semua sejak COVID, kita realise ramai orang semua very lonely. Kan? Very lonely. Kadang-kadang kawan kerja saya pun yang full time dia kerja pagi sampai malam, tanya dia, kau tak pergi dating? Nak pergi dating macam mana? Tak ada girlfriend. Tak ada girlfriend kenapa? Tak ada masa. Alah, habis pakailah all this Tinder lah, OkCupid lah, Bumble lah, pakai. Ni semua bukan recommendation siapa-siapa tengah dengar, bukan recommendation Dia kata, kadang-kadang online dating ni pun aku takut. Dia nampak macam cantik, macam menawan, tapi dia suruh aku transfer dia duit. Right.
Dah scam dah. Red flag dah. Dah red flag dah. Nanti dia berbuat lah. Nanti dia start dengan cerita panjang, kata, oh I cinta you, I suka you, you handsome, you know, you cantik menawar. Nanti dia WhatsApp, dia text, dia berbual. Tapi nanti satu hari nanti dia kata, ya, I ada problem lah. I ada problem. I nak kena buat bayaran. Mak saya di hospital ke, atau adik saya tengah susah ke, atau I memang tengah susah sekarang. For example, ada satu dia pakai the jail. I actually travelling. Nanti pasport I hilang. Tapi I trapped in this country. Tolong hantar duit. Nanti kita pun tengok emosi lagi kita tengok emosi, oh kesian this person. Padahal tak pernah jumpa. Padahal kita WhatsApp kita text je kan. Okay lah, hantar lah. Dah hantar sikit dulu. RM10, $10, $100. Dia dah minta, dia dah tahu kan. Hantar lebih sikit lah, tengah susah ni. Dah start lah. Satu kawan saya pernah jumpa, dia kena scam tak salah $3,000. Dia hantar. Dia tunjuk I gambar dia, tengok this girl, dating dengan dia, aku hantar dia duit, dia kata dia tengah susah, dia offshore. I bilang dia, bro, kau kena scam lah bro. Janganlah, you know. Berapa Kalau kali? kau nak pasangan, Berapa kali hantar duit? Berapa kali hantar duit? Dia hantar, I think tak salah lebih daripada 10 kali. Oi. Lebih daripada 10 kali, sikit sampai meningkat. Nah, I kacau dia. Kau nak pasangan, I matchmake for you. Aku cari. I ada banyak saudara, semua single cantik. Tu cerita lain. Sebab dia cakap dengan I, aku masuk family kau, aku takut. Takut dia nanti I jadi abang ipar dia, I bantai dia. Betul cerita lain. Ada skim lagi, yang ni mak saya nak dekat kena. Skim dia takutkan kita. Ada satu mak saya pernah dapat phone call. Dia kata, okay, you transfer money now. We have kidnapped your son. Mak I kata, nanti I call you back. Klik. Mak I call I. Afiq, kau kena kidnap Tak, mak kat tengah kerja ni kat office. Ni lebih 10 tahun dulu lah. Oh, okay. Dah tahulah kena scam lah. Afiq, kau kena kidnap. Ada lagi satu, kawan saya lagi satu, dia kata ada orang call dia. Kata anak dia kena kidnap juga. Dia kelakar sebab aku belum kahwin, aku tak ada anak, apa yang anak aku kena kidnap Tapi kita tengok kalau betul-betul, ni example, ni Syayu, I call you. Okay, I pakai nombor lama, I tukar my voice. Hello Syai, anak kau aku dah culik. I bilang dia, I ambil dia daripada sekolah. Sekali kata sekolah dia betul-betul kat mana, kan? Sebab tadi saya kata apa? Kita semua hidup di social media. Betul. Kan ada gambar kan. Isteri saya selalu kata kalau saya ambil gambar anak-anak, jangan tunjuk uniform dia. Sebab orang boleh tahu dia sekolah mana. Nanti dia katalah, example saya culik anak kau daripada sekolah dia dari sini. Sekarang transferkan aku 1 juta. Example. Kita pun takut. Sebagai mak bapa, ibu bapa kan emotion dia naik lagi. Emosi dia naik meningkat. Lagi stres. Cepat-cepat kita buat. Jadi ada yang scam macam ni, yang ni famous dia keluar kat berita. Ni masa COVID kan. This gentleman, this guy. Dia kata, dia daripada SPF. Kau tak bayar, nanti kau kena saman baru dah. Tapi kalau kita tengok betul-betul, yang kes ni, dia pakai baju apa? Bukan uniform official pun. Kan? NPCC punya uniform. Dia curi, dia pakai. Jadi ada. Masa COVID pun ada. Tapi sekarang Alhamdulillah COVID dah kurang lah masih ada. Tapi kalau in the future benda lain yang perkara terjadi, mana tahu kita WhatsApp you kata okay, you have been found, ada carrier of some disease, come report, you must pay fees for the report. Macam mana? Mana tahu. So there are this kind of many scheme. Yang paling common lagi bank. Tadi you katakan $4,000 you dapat the phone call, kata $4,000 kena withdraw. Yang ni lagi satu, email pun very common. Ni lagi satu cerita yang kelakar. Masalah ni yang saya ada ni masih belum solve Setiap minggu saya dapat email daripada Maybank. Dia kata, Maybank, I have received money in my account. Dapat duit, bagus. Tapi email ni, email tulen legit.
Masalahnya, saya agak ada orang kat Malaysia, nama dia sama dengan saya Afiq. Dia terletak email dia, saya Afiq punya email. Nama saya saidafiq@gmail.com. Common kan? Jadi, email apa-apa statement yang dapat ke apa-apa notification kat dia punya Maybanknya account, saya yang dapat. Alamak. Saya tak boleh log in. Mestilah tak ada dia punya password semua kan. Tapi saya tahu, oh receive money, apa ada statement pun tak boleh buka, tak ada passwordnya. Habis nak contact person ni macam mana? Email dia ke email saya sendiri? Jadi kelakar. So kadang-kadang kita punya email address walaupun senang nak ingat, saya afiq@gmail.com. Kadang-kadang orang ni boleh gunakan untuk register untuk barang, tak tahu yang ni baik ke buruk, tak tahulah. So be very very careful. Lagi yang kita tengok SMS. Selalunya kita dapat OTP. Kan? Lagi dari bank. Jadi siapa-siapa yang tengah pendengar kan, penonton hari ni, kalau you dapat SMS daripada bank, jangan sebarkan, jangan share dengan siapa-siapa. Siapa call you kata, oh you dapat SMS daripada bank tak? Boleh share dengan saya nombor dia. Jangan. Tak ada orang akan minta pun. Even the bank staff takkan minta OTP daripada kita. Okay, siapa pun call, minta OTP, please hang up. Okay, maki-maki dulu sikit, baru hang up. Janganlah ajar bukan-bukan. Syafiq ni. Dia nak kena takutkan ni scammer ni. Kita sambung di Facebook, di radio kita dengar iklan. Kalau nak kongsi pengalaman ditipu, hampir tertipu ataupun tertipu, boleh di ruang komen di Facebook Anda 942. You pakai khidmat pusing. Encik Afiq, nanti saya nak kongsilah satu insiden ni yang dilihat oleh teman saya sewaktu beliau di bank, salah sebuah bank di Singapura. Ada seorang pegawai yang cuba untuk memberitahu seorang nenek ni yang dia ni sebenarnya ditipu. Tapi nenek ni tak percaya. Dia nak keluarkan duit ni, nak pergi transfer duit. Dan pegawai ni prihatin lah sebab jumlahnya sangat besar. Tapi nenek ni tak percaya. Bukan, saya betul-betul ni duit saya. Kenapa awak nak larang saya? Saya nak transfer. Tapi lama-kelamaan berjaya dipujuk lah. Tapi bayangkan kalau tak ada pegawai yang prihatin. Betul. Kebanyakan yang saya experience saya ni, pegawai memang bagus. Dia dah train lah di Singapura. Kita memang di-train, spot ni semua scam dah tahu. Tapi, frankly kadang-kadang, kalau again kita balik emosi, kalau dia dah betul-betul dah convince, betul nak hantar juga, susah juga kita. Macam mana dulu masa saya kerja bank, ada yang ramai orang berumur lah, the silver generation, yang banyak savings yang berlambak. Dia nak hantar duit, oh ni duit saya nak hantar offshore, nak pergi anak saudara saya. Kadang saya pun nak kena tanya, puan nak hantar duit ni 300,000 pergi Malaysia buat apa Dia tanya, oh hantar kat saudara saya. Buat calculation ni tahun 2012 lah, dah lama dah. Dia buat calculation, benda ni dah dekat 700,000 ringgit. Betul ke? Betul. Macam sampai hari ni saya terfikir, yang tu scam ke, yang tu kes tulen ke, semua tak tahu. Betul, because dia dah so convinced dia nak hantar. Dia betul kata betul-betul. Saya okey lah. Pernah saya buat. Jadi kadang susah juga. Jadi siapa-siapa yang penonton mendengar please share dengan warga negara kita. Tell your friends, tell your relatives. Datuk nenek kita, mak bapak kita, share lah kata. Sebelum nak hantar duit orang lain, hantar kat saya dulu. Bunda Salma Lopez. Dia kata, salam Syai, selamat tengah hari. Tamu undangan Encik Syed Afiq. Topik baiklah hari ni, saya khusyuk ni dengar sebab takut tertipu. Please, takut ni semua cerita saya nak share ni memang nak menakutkan kita. Kalau kita tak takut, kita asal boleh je. Betul. Yang ni satu lagi, Kak Mil. Dia kata dia dapat banyak FB request dari lelaki handsome muda-muda. Tengok Encik Afiq je tak dapat yang seksi-seksi. Tak masuk di akal, Syai. Dengan usia Kak Mil macam ni, ada budak muda yang gilakan kita. Dah tahulah ni scam. Jadi scammer ni ingat kita tak tahu. Macam-macam cakap love story lah, apalah. Kita delete terus, Syai. Bagus, Kak Mil. Betul, delete. Yang kelakarnya, kan, scammer punya taktik, walaupun kepada kita tengok macam obvious sangat. Tapi, ada baiknya tau. Dia punya pandai sebab dia punya scam taktik so obvious,
99% of the population kata ni scam, dia ignore. Tapi that 1% yang dia betul tak tahu, dia macam blur-blur sikit, dia tak experience, scammer nak cari orang tu. Dia dah jumpa orang tu lah dia boleh squeeze. Sebab dia dah betul tak tahu. And that is kirakan dia punya ideal client dia nak cari. Sebab kita nak kena tolong orang lain. Bilanglah orang lain. Sebab kesian kan. Scam yang pasal kesian yang paling efektif. Betul-betul paling efektif. Sebab sekarang tengok masa COVID ada especially yang pengutip derma. Yang orang yang pengutip derma nanti kata anak yatim, orang buta, orang OKU, orang kurang upaya. Dia minta, nanti dia ketuk pintu, dia kata kita dulu kita dari MUIS. Yang MUIS ni dah sempat sampai MUIS kena keluarkan statement yang tolong minta lah yang lesen diorang, identification, minta. Kesian lah anak-anak yatim. Lagi-lagi kalau kita gunakan tadi, kita berbual pasal agama kan, gunakan agama. Dalam kelas wasiat dengan Farid, saya berbual apa pasal wakaf lah, pasal sedekah lah. Dari segi agama pun boleh bahaya. Kata, imagine, Misha, saya bilang you. Misha, saya ada sekarang nak kutip derma untuk budak-budak anak yatim piatu kat Cambodia. Transfer kat saya saja. Percaya tak? Saya Afiq, saya percaya. What if lah orang pakai gambar saya WhatsApp Nishai. Macam? Susahlah Encik Afiq. Macam? Hal-hal yang berkaitan derma, sebab masyarakat kita ni orang yang dermawan. Kalau minta mesti akan diberikan. Lagi-lagi kita nak melangkah ke bulan Ramadan ni kan? Betul. Lagi-lagi kalau orang yang muka yang orang kenal. Kan? Saya social media saya very aktif. Jadi pernah, nanti saya tunggu lah. Nanti orang scam saya pakai gambar saya sendiri. Tengok, tunggu. Tengok macam mana. Tunggu kita kembali ke radio dan juga Facebook Wana 942. Era Fazira, Jendela Hati, 12.35 minit tengah hari. Selamat makan tengah hari. Sambil makan tengah hari tu, kuping telinga anda tu dengar Facebook Wana 942 dan tonton Encik Said Afiq dan perkongsiannya berkenaan scammer ataupun kes penipuan. Kesihatan yang baik penting untuk gaya hidup yang tenang dan memuaskan. Nikmati susu badam Taj Mahal dan jadikannya minuman sihat anda. Taj Mahal, pure love, pure taste. Pelangi kehidupan di Mediacorp Warna 942. Warna 942 kembali bersama dengan Encik Said Afiq dari Modern Muslim Finance. Hari ini topiknya berkenaan scammer ataupun kes penipuan. Jadi silakan terus dengan topik kita. Terima kasih. Jadi sekarang saya nak cover metodologinya. Macam mana lah diorang boleh scam kita. Ni agak teknikal sikit, jadi saya cepatkan sikit lah. Tapi sekarang saya dah nampak kategorinya ada 6. Yang pertama phishing. Phishing dia minta kita macam mana dia nak minta khidmatan personal kita. For example, SingPass tadi saya kata dia minta handphone number, dia minta IC number, dia suruh isikan borang online. Borang ni semua complicated, nampak betul macam tulis. Saya pernah dapat banyak kali orang hantar, kadang kita hantar message yang kita forward ada sale ni, sale tu kan. Atau yang last saya nampak Singapore Airlines giveaway nak bagi free flight ticket. Nanti kita klik, kita nampak URL-nya, address-nya, nampak macam betul Singapore Airlines. Tapi nak kena pandai-pandai sebab kadang-kadang perkataan yang dia pakai, huruf dia pakai lain. For example, A-nya, huruf A. Huruf A ada 2 bentuk. Yang macam kita nampak, kita tulis A dengan what they call the Greek alphabet. Alpha, nampak macam A juga. URL-nya dia taruh Singapore Airlines, A dia lain sikit. Saya spot, saya nampak. Yang ni nampaknya scammer. Sebab bila kita klik, dia pergi website. Dia betul-betul macam Singapore Airlines punya website. Semua sama. Isikan borang tu, information kita lelap dah gone. Dia pakai, dia buat sini, buat sana. Yang ni phishing. Ransomware pula lagi satu, dia install app. Install app kat komputer, kat handphone. Jadi tuan-tuan perempuan yang tengah penonton kalau dapat link suruh install app, jangan install apa-apa. Dalam handphone ada satu setting dia kata disable unknown sources.
Maknanya kita tak boleh install selain daripada Google Play Store atau Apple Store. Apple App Store. Saya tak pakai Apple. Jadi jangan install. Sebab lepas tu kita install, handphone dia akan lock. Nanti bilang kita, okay, transfer duit, baru boleh unlock. Skimming pula lagi satu. Kita sekarang pakai debit card, pakai handphone pun boleh NFC. Yang ni dangerous. Sebab bila kita tap, kita tak tahu mesin tu mesin tulen ke tak. Whether it's a real one. Bila dia dah skim, dia contact, dia copy semua kita punya data, kita gunakan data tu. Yang ni dah lama sikit, tak nampak sebanyak lah. Tapi di e-commerce saya nampak. Yang item magic not so much. Tapi yang produk palsu banyak saya nampak. Item magic Sebab apa Encik Afiq? Magic item. Okay, ni cerita daripada 20 tahun yang lalu sampai hari ni saya ingat. Nenek saya kan, ada orang jual dia ni batu. Batu dia bulat. Batu bulat. Nenek saya kata, kawan aku jual aku benda ni bagus. Aku ambil batu ni, aku letak dalam air, aku boil ni air sampai habis, dia dah sejuk aku minum. InsyaAllah aku semua dah tak sakit. Batu apa ni, Nek? Batu ni satu berapa? Aku bayar $150. Nek. Ni adik saya dengan saya dah ketawa-tawa. Nek, ni batu magic kan, Nek? Tak, batu bagus. Nek. Allah. Macam cerita seniman bujang lapor lah. Janganlah percayakan ni semua kan. Kalau betul sakit saya pergi doktor. Jangan minum dia buat. Itulah ceritanya sampai hari ni. Tapi ada juga sebab ada orang yang percaya kepada barang-barang magic ni. Ada. Nanti dia kata, aku pakai benda ni nanti simpan dalam wallet ke, simpan dalam rumah ke, buat feng shui ke apa ke. Kita, let's be frank, kita orang Islam, kepada saya ni syirik lah. Jangan percayakan ni semua. Kepada saya lah. Siapa-siapa yang kat luar, terserah kepada you all. Tapi scam e-commerce pun banyak. Especially bila ada barang yang trending. Ada kawan saya, dia tunjuk saya baru semalam ke hari tu, dia tunjuk dia nak beli ni facial wash, some magic charcoal Korean facial wash, bagus sangat lah. I tengok satu botol $100 tak salah saya. So mahal. Yang tulen memang betul, memang mahal. Okay. Jadi saya check on Shopee. Ada yang dia jual $40, $30. Tapi saya baca dia punya ni, dia kata macam shipping not from Korea, dia shipping daripada country lain. Tak tahu benda ni tulen ke tak? Kan? Tapi bentuk dia sama, gambar dia semua sama. Tapi kalau direct from supplier, $100. Kita beli kat Shopee, $30. Kita orang Singapura, kita suka kan create Singapore sale kan. Murah, benda sama, murah. Tapi tak tahu betul tak. Jadi kalau siapa-siapa nak buat e-commerce tu bahaya. Mana tahu benda tu cakul tu entah mana dia create dari belakang periuk ke. Tak tahu kesahihan bahan. Tapi kadang-kadang sampai kita pesan benda lain, sampai bentuknya lain. Betul. Itu juga. Betul. Yang ni paling complicated tapi paling subtle lah yang ni. Kejuruteraan sosial or social engineering. Yang ni paling dangerous. Sebab dia tak ada isikan borang, dia tak ada OTP, dia tak ada apa-apa pun. Sebab ni paling senang saya call orang saja. Buat contoh lah klien-klien saya yang saya tolong buat pelaburan. Selalunya saya call orang kan, saya berbual, okay, Mr. So and so, hari ni saya nak berbual pasal pelaburan you, dah naik, dah turun, Alhamdulillah, market semua okay, duit pun dah lumayan, dah ada profit, kan? You kenal I kan? Nama saya Afiq, you mestilah kenal I lah, I dah tahu ni semua. Apa kata, kan, you bagi I password you boleh? I nak tolong reset. Atau you dapat OTP tak? You dapat OTP tak? I Afiq, you memang kenal I kan? Nama anak you siapa? Nama kucing you siapa? Sebab all these soalan walaupun macam kau nak tahu kucing, okeylah bagi je lah. Kawan apa dah kenal Afiq dah lama. Dia boleh gunakan all this information, nak reset password ke sini ke sana, dapat access kepada all the different platform yang kita ada. Dangerous. Lagi satu yang selalu saya nampak sekarang, trendnya sekarang, group chat, sembang kumpulan kat Telegram. WhatsApp dengan Telegram, okay. Prosesnya senang sekali. Dia automatically add kita
Sekarang saya nampak Messenger pun ada IG Messenger, Facebook Messenger. Dia add kita kat group ni, nanti dia kata lah, oh join investment group. Tengok 100% profit in one day. Oh, nak join. Nanti dia hantar screenshot orang lain. Wah, bagus. Thank you for the profit. Nanti dia tunjuk. Yang screenshot dia nampak is PayNow punya screenshot. Jadi kita pun macam Singaporean kita nampak, ni screenshot PayNow lah, macam tulen, macam betul lah. Dan kita dah emosi dah naik kan. Dah wah, aku pun nak masuk ni semua. Dan dia kata, okay, to join our investing package, send us your personal data. Kata, okay, hantar lah. Ada capture kita punya personal data. Dia gunakanlah untuk pandai-pandai dia lah. Atau ada untuk macam skim pekerjaan. Dia kata, we are looking for this position kan, for quick part-time work. Fill in this form, isikan borang ni, dapatlah all the information dia, dia kerjakan kita. Sophisticated lagi, dia suruh kita buat perkara kerja senang-senang. Atau like, comment atau share this Facebook post, nanti kita bagi awak $10. Then dah buat kita dah buat, kita tunjuk screenshot, dah buat, dah share. Nanti dia suruh minta, okay, give me your bank account details, I transfer you the money. Nanti dia bagi lah. Oh, not enough detail. Nak kena ada bank name. Nak kena ada account number. Nanti dia bagi lah. Nanti dia minta, did you receive the OTP? Can you give me the OTP? Tak scary ni semua. Paling simple yang scam job saya nampak. Dia kata, we have jobs for you. Kalau nak. Tapi bayar fee dulu. Ada orang dia bayar lah. Oh, dah desperate kan? Emosi dah tinggi. Oh, aku dah tengah susah nak cari kerja. Dia suruh transfer $50 ya. Transfer je lah $50. Registration fee lah. InsyaAllah dapat kerja. Jangan. Kalau betul-betul nak cari kerja, takkanlah company semua minta kita bayar diorang. Mungkin macam agency fee agaknya, Encik Afiq. Agency fee, walaupun agency fee pun, kan those headhunting companies, diorang dapat fee daripada company tu. Bukan daripada kita. Saya pernah dah kena headhunted dah banyak kali dah. Kawan saya dalam headhunting company, saya tanya dia, how you all get paid lah? Oh, your first month salary go to them. Saya, wah, bagus lah. Tapi yang tu legit, yang tu tulis, tu okay. Dia pernah bilang saya, you all as applicant will never have to pay. Takkan kita yang cari kerja, kita yang kena bayar. Oh, saya tengok kita yang buat kerja tu. Jadi, kita nak kena fahamkan, kunci kepada semua penipuan dalam dunia ni adalah emosi. Dari pagi sampai sekarang saya berbual pasal emosi. Desperate lah, kita takut lah, cinta lah, nak gaya lebih baik lah, nak kaya. So kita tengok emosi kita. Okay, jadi bila kita dapat phone call ke, kita dapat message ke, friend request ke, rasa emosi kita. Emosi apa yang kita tengah rasa? Adakah takut? Adakah kita excited? Adakah, nak kaya? Kan? Tengok emosi kita. Sebab bila emosi kita naik, kepala otak kita turun. Pernah tak kita semua tengah marah sangat, betul tak boleh terfikir? Kan? Atau excited sangat, tak boleh fikir? Atau saya dengan isteri saya masa kita berdating dulu, kan? Rasa cinta lah sangat lah, emosi tinggi. Otak pun jam. Kan? Apa-apa dia suruh I buat lah sebab saya cinta dengan dia sangat. Dia kat tepi saya ni, dia tengah dengar. Sekarang isteri suruh buat tak? Panjang dia Kita kembali sebentar nanti. Encik Afiq, saya tinggalkan anda sebentar dengan para pendengar. Mungkin ada komen-komen mereka yang anda nak bacakan. Sebentar itu kita dengar iklan terlebih dahulu. Okey, Encik Afiq, kita baca komen ni dulu. Ini kiriman daripada Cik Sarah Ahmad. Katanya, saya dapat SMS bulan lepas daripada bank beritahu yang saya beli barang online harga 100 lebih. Saya memanglah selalu beli barang kan, maklum. Tapi saya dah cek, memang tak beli pun. Jadi saya terus telefon bank. Bank tanya ada klik apa-apa tak. Jadi pegawai tu puji saya. Dia suruh kasih nombor. Alamak, saya kena tinggalkan Cik Afiq sekejap Boleh, no problem. Dari nombor yang orang tu WhatsApp. Laki tak klik. Betul. Puan Sarah, memang janganlah klik apa-apa dalam message ni semua. Jangan klik. No point.
Walaupun ya memang saya pun beli banyak barang online, tapi tak worth it lah kalau kita nak klik ni semua. Best kita use kita punya own online login, kita check betul tak aku beli ke tak. Sebab buat contoh, saya dengan isteri saya hari tu memang kita beli barang online. Habis saya check semua online transaction, check. Asal ada banyak Amazon lah, apalah. Aku kena scam ke? Tu saya call isteri saya. Kau ada beli barang tak kat Amazon, kat ni semua? Takut kena scam lah. Isteri saya pun ketawa lah. Memanglah kau kena scam dengan aku. Memang betul isteri saya yang beli barang. Jadi saya yang kena scam isteri sendiri. Tapi for penonton dan pendengar kita, please check dulu, verify. Sebab kita boleh jauhi dari penipuan dengan baik. B-A-I-K. Yang ini Kak Mil, ni cerita betul Syai. Kawan Kak Mil usianya dalam 70 tahun. Balu dah jadi dah tidak bersuami 10 tahun. Kenal dengan seorang lelaki handsome di Facebook. Biasalah love story. Kemudian nak jumpa, nak datang ke Vancouver, nak ajak kahwin. Konon-kononnya dah jatuh cinta. Minta duit, suruh belikan tiket. Dia nak datang, suruh kita belikan tiket pula. Ada ke patut? Dia belikan Syai. Dan dia hantar duit kat lelaki tu. Bilang lagi pada kawan Kak Mil hari ketibaan. Jadi bila kawan Kak Mil pergi lapangan terbang, tunggu punya. Dia tak timbul-timbul. Kesian macam nak gila Syai. Kak Mil dah bilang tu scam tapi dia tak percaya. Yalah, betul lah. Ni scam. Buta. Kalau bukan scam dia dah timbul dah. Tu lagi saya takut. I love you. Dah tu dia keluar kat depan pintu. Lagi saya takut. Rahman, scammer ni baru call saya ni Syai. Saya dah block sama dia, SMS atau call, tapi hari ni dia berani agaknya, dia telefon. Block, report. Block lagi. Block, report. WhatsApp dengan Telegram ada fungsi nak block dan report. Jadi please report. Lebih kita report, lebih all these numbers nanti dia kena block from Telegram dengan daripada WhatsApp. Block dan report. Jadi kalau kita nak jauhkan dari penipuan. Ini muat turun aplikasi Scam Shield. Untuk yes. Scam Shield. Saya ada slide dia. Mana dia? Ni dia slide dia. Download Scam Shield. Please, semua orang install Scam Shield. Ni dalam bahasa Inggeris lah. Saya ambil daripada SPF punya website. Scamalert.sg. Gunakan. Jadi Scam Shield ni memang app yang bagus. Sebab ada orang tanya saya, kata, Afiq, Scam Shield ni benda ni scam Tak dia. Macam mana? Scam Shield betul. Scam Shield ni mesti betul Syed. Dia pernah tanya, kau kata jangan download apa-apa, jangan install apa-apa. Jadi Scam Shield aku pun takut install. Okey lah, bagus sangat lah. Jadi biasa, dan kita pun nak kena tengok apalah indication yang benda ni scam. Sebab tak ada orang akan bagi kita suka-suka duit. Bagi duit kau, suka-suka aku bagi kau. Tak ada no such thing. Kan? Tak ada kan, takkan orang nak cinta dengan kita, belum jumpa dah cinta. Taklah kan. Saya selalu gurang isteri saya. I cinta you sebelum I jumpa you. Tengok. Masa dalam perut I dah cintakan you. Macam gitu. Kita dah tahu, cuma belum jumpa saja. Kalau orang bilang macam itu, tu scam. Okay? And paling penting, kalau bila kita dah nampak ni semua, verify. Nak kena check. Adakah memang company ni nak cari kerja? Betul, nak cari pekerja. Sebab kita kadang dia pakai nama company yang famous lah. Kan saya nampak Facebook is hiring. Facebook is hiring. Biar betul Facebook hiring. Aku tak pernah pakai Facebook pun aku Facebook hiring. Please check. Ada yang lebih common kat Singapura, ada saya nampak MOH is hiring, especially dari segi hospital. Sejak COVID, hospital related, healthcare related scam semakin meningkat. Sebab dia tahu the nurses, the medical workers memang tak cukup orang lah. Jadi dia nak try hire. Memang banyak dah ada. Tapi yang paling penting bila kita dah jumpa ni, nak kena report. Sebab setiap hari scammer ni dan skim penipuan dia semakin meningkat tahap dia. It gets more and more complicated. Kalau kita tak report, SPF semua takkan tahu macam mana taktik diorang akan tukar. Sebab taktik je 10 tahun dulu dengan 10 tahun hari ni dah lain.
And tactics will continue to evolve. Jadi kita nak kena report. Jadi kita tahu macam mana nak pertahankan diri. Dari sondol, kena sondol dengan duit kita. Macam mana? Dah bukan scam, dah sondol dah. Kita kembali ke radio dan juga Facebook Warna 942 sebentar nanti bersama dengan Encik Said Afiq. Dan hubungan yang lain dan sebagainya. Dalam podcast Warna Fitrah, dengar di Listen dan Spotify. Dan hari ini perkongsian berkenaan scam ataupun kes penipuan. Tadi kita sebut tentang scam shield kan Encik Afiq? Scam shield. Kata Cik Sarah, saya dah muat turun. Masa tu Cik Su, SK, Sukasim on air, dia kata suruh download. Masa tu juga saya download. Muat turun. Scam shield. Bagus, penting. Tapi selalunya kan, okey, ini menerusi artikel yang saya baca di Berita Mediacorp, katanya kes penipuan selalunya melibatkan peranti Android. Cik Afiq pakai Android kan? Pakai Android, betul. Lebih mudah kalau anda pengguna Android. Sebab Android platformnya kirakan open source. Maknanya sesiapa boleh unlock jadi developer, install app yang from unknown sources, memang boleh, lagi senang. Jadi untuk siapa-siapa yang menggunakan phone Android, saya selalu kata di settingsnya cari disable unknown sources. Jadi tak boleh install apa-apa kecuali daripada Google Play Store. Google Play Store lah. Tapi nak katakan bukan saja Android Apple pun ada. Apple pun ada scamnya. Kurang tapi ada juga. Scamnya bukan install app, tapi scamnya kadang-kadang phone call. Sebab iMessage, sebab pakai demi FaceTime. Saya pernah dapat, dulu saya pakai iPhone, zaman dulu lah pakai iPhone, ada FaceTime from unknown number. Saya answer lah. Ada policeman. Asal policeman FaceTime aku Tak pernah takut terus. semua hidup kita. Tak akan ada polis yang akan FaceTime kita Tolong. Betul. Itu dah Betul. tahu dah menipu dah. So tadi yes. Jadi kalau about your bank kalau bank I lupa pula nak mention. Jadi sesiapa tuan-tuan puan-puan yang tengah menonton kita, kalau you tak sure pasal apa-apa, and kalau you all dah rasa macam your credit card atau debit card atau apa-apa card yang you dah gunakan dah compromise, boleh call bank and freeze. Hari tu satu card saya yang saya gunakan untuk Facebook ads. Saya kan buat kelas semua, jadi kita buat Facebook ad. Card tu saya buat Facebook ad. Lalu dapat dapat SMS daripada Citibank. Ni betul-betul kad saya dia dengan Citibank, dapat kad Citibank. Did you spend this amount of money? Saya tengok, bila aku tak pernah pakai kad ni. Kad ni untuk my Facebook ads. Click here to disable. Okay lah, aku klik lah. Saya klik, betul-betul kad saya kena disable. Facebook Ads Manager saya call saya, kau punya kad kena disable. Kau buat apa? Sebab dia kata ada charge. Saya check, dia bilang saya, memang betul lah kau nak kena bayar Facebook Ads punya charge. Kau pun satu. Ya ampun. Allah, okay. Kena call balik Citibank, suruh dia, unfreeze my card. So okay. Tapi better be safe than sorry kan. So masa tu saya tak pasti, I wasn't sure whether benda ni betul-betul scam ke, betul-betul charge ke, tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan yang kat luar sana, kalau tak sure, paling senang freeze dulu. Call bank, freeze my card. Jangan pakai. Jadi tak takut. And kalau tak sure lagi, overseas calls. Kalau kita boleh block overseas calls, then lagi senang. Unless kita ada saudara mara kat offshore lah adik saya pula dia tinggal kat Australia, kadang-kadang dia call kita. Kalau saya block dia marah saya pula. Tak boleh lah. Kalau ada saudara mara, sahabat andai tak boleh lah Betul. Jadi duit kita yang selalu kena sondol. Saya nak katakan saya ada kelas. Kelas untuk, ni bukan untuk sondol duit kita lah tapi kelas ni saya nak selit sikit untuk orang-orang yang baru nak kahwin, atau satu klien saya kata pengantin basi boleh attend tak? Dia dah pengantin dah lama. Kita nak buat kelas untuk hal ehwal rumah tangga. Ni bukan kelas rumah tangga ni kelas
pasal wang dalam rumah tangga. Jadi orang boleh tahu personality wang kita, macam mana kita boleh handle duit kita sebagai suami isteri. Sebab buat contoh, isteri saya dia saver. Personality dia saver, dia suka kumpul duit. Personality saya pula spender. Kita yeah. Jadi banyak pergaduhan pasal wang. Jadi saya selalu kata the number one cause of divorce is actually money. Jadi kalau orang-orang yang tak kenal pasal duit, tak tahu pasal duit ni semua, tapi dia dah start rumah tangga, nanti berselisih faham kan. Satu personality dia suka belanja, satu dia suka kumpul duit, dia suka save. Jadi susah sikit. Jadi siapa-siapa kalau nak contact kita, kita ada phone number kita 8962-8511. WhatsApp kita sajalah. Lajunya pelan sikit Encik Afiq. Okay. 8962-8511. Kalau apa-apa, call kita sahaja. Ada orang handsome ni, gambar ni handsome dia. Diorang semua dah kahwin Dah kahwin, dah halal. Jadi jangan try sondor orang. Janganlah. Banyak lagi abang-abang yang single tu yang menunggu. Saya banyak saudara. Nak kalau nak saya introduce kat saudara saya, both lelaki dan perempuan. Diorang pun tengah single. Kalau nak saya boleh matchmakekan, insyaAllah. Dah jadi agensi cari jodoh pula Encik Afiq ni. Jadi dalam kursus ni anda akan bicarakan tentang the basics of kewangan. Asas kewangan dalam rumah tangga. Betul. Basics of rumah, macam mana nak budget sebagai rumah tangga, fahamkan personality wang, ni semualah. Okey. Jadi itu akan diadakan pada 10 hari bulan Mac, 9.30 pagi hingga 1.30 tengah hari. Yes. Ni physical class live pertama yang kita buat dalam 5 tahun. Dah 5 tahun kita tak buat kelas live physical in person, face to face. First time in 5 years kita nak buat. Kalau tak semua Zoom. Alhamdulillah dah ramai dah sign up dah, tapi kita limit sign up, maksimum kita nak buat 20 orang saja. So far dah 14 orang dah sign dah sign up. Jadi slotnya tinggal 6 aja. Jadi kalau nak cepat, siapa cepat dia dapat lah, insyaAllah. Okey. Jadi kalau nak mendaftar, mereka kena scan QR code, imbas kod QR yang ada di Facebook Live sekarang ini, atau telefon saja boleh tak? Telefon pun boleh. Jadi kalau saya tak sure. Scammer kan scan QR code ni. Telefon aja. Boleh. Kalau tak pasti je nak scan, nak imbas QR code, WhatsApp saja kat kita 8962-8511. Staff saya akan beri link untuk register. Link tu lain Jangan kata link ni jangan klik, dia scam pula. Terima kasih Encik Afiq di atas perkongsian anda pada hari ini. Mudah-mudahan membuka mata mereka yang mendengar dan menonton Facebook Live hari ini untuk lebih celik digital dan lebih celik agar tidak ditipu oleh sang penipu. Terima kasih Encik Afiq. Jumpa lagi. Terima kasih Misha. InsyaAllah.